pangkat dia, jawatan dia tinggi tak boleh buat apa, duit dia banyak tak boleh buat apa. Akhirnya dia diikat dengan rantai-rantai besi. Dimasukkan rantai besi itu, kata para ulama tafsir, apabila mentafsirkan ayat 32 surah Al-Haqqah, thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an faslukuh. Kemudian dia akan dirantai, diikat, digulung, dililit dengan rantai-rantai besi yang panjangnya 60 zira', 60 hasta. Satu hasta perjalanan daripada Makkah ke Madinah. Kan, Nabi sebut, mufassir, ada yang mufassir sebut satu hasta tu panjangnya ratusan kilometer. Bila lepas sebut daripada tempat sekian ke tempat sekian, saya tengok ni beratus kilometer ni. Sebab apa tuan-tuan? Sebab orang kafir itu apabila dimasukkan ke dalam neraka, tubuhnya besar, badannya lebar, giginya saja setinggi Bukit Uhud. Bukit Uhud ni lebih kurang 1 kilometer. Tinggi Bukit Uhud 1 kilometer. Maksudnya gigi ahli neraka saja 1 kilometer. Giginya saja. Muka dia, badan dia, lebar perut dia, hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka rantai besi daripada api neraka itu akan dimasukkan daripada duburnya, lalu dikeluarkan melalui mulutnya, lalu diheret ahli neraka tadi untuk dihumban masuk ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Tak cukup ke tuan-tuan? Tuhan yang menciptakan alam ni, Allah pemilik alam ini, yang menciptakan manusia, yang menciptakan bumi, yang menciptakan matahari dan bulan, yang menciptakan 7 petala bumi. Allah ini yang bagi tahu tentang cerita-cerita ini tuan-tuan. Allah ini yang bagi tahu tentang keadaan-keadaan ini. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, pakat-pakat ambil iktibar. Jumpa balik ayat-ayat yang saya baca pada petang ni, pakat tengok balik, ni ayat ni yang tentang neraka ni, ayat ni yang cerita tentang ashabus shimal. Nabi kata tidak akan berganjak kedua-dua kaki seorang di padang mahsyar, Islam ataupun tak Islam, kaki dia tidak akan berganjak daripada mahsyar sehinggalah dia ditanyakan tentang 4 perkara. Yang pertama, umurnya, ke mana dia habiskan umur tadi. Wa an syababihi fima ablah, masa mudanya, apa yang dia buat sepanjang masa mudanya. Wa an malihi min aina iktasabah. Allah Ta'ala akan tanya 4 benda ni tuan-tuan. Antara benda yang terperinci akan disoal oleh Allah. Harta dia, daripada mana dia ambil. Minta rasuah ke orang ke, harta dia diambil curi duit orang ke, ataupun scam harta orang lain ke, aniaya harta orang lain ke. Min aina iktasabah. Bukan setiap 1000 tuan-tuan, setiap sen, setiap kepiang. Orang Kedah kata kepiang ni kecil daripada sen lagi. Setiap kepiang, setiap duit akan diperincikan oleh Allah. Percaya ke tak percaya, itu yang diterangkan oleh Nabi SAW, oleh Allah SWT. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Harta itu ke mana dia belanjakan. Allah uji kita, Allah bagi harta puluh-puluh juta, Allah akan tanya, hang bantu tak orang susah? Bantu. Berapa hang bagi? 10,000. 10,000. Hang mati ada berapa juta? Ada 14 juta aku tinggalkan. Sikitnya dia bagi. Sikit dia bagi. Sedangkan dia tak tahu, orang kaya ni dia tak tahu, yang duduk di dalam genggaman dia puluh-puluh juta itu adalah amanah. Tuan-tuan, adalah amanah. Allah saja tumpang tak dalam poket dia, Allah tumpang letak dalam bank dia untuk Allah tanya satu hari nanti, fima anfaqta min malillah, ke mana kamu membelanjakan harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan sesiapa yang melakukan kejahatan walaupun sebesar zarrah, dia pasti akan melihat kejahatan itu direkodkan oleh Allah di dalam buku amalannya. Ada buku amalan. Islam ke, tak Islam ke, percaya ke, tak percaya ke, munafik ke, mukmin ke, soleh ke, fasik ke, buku itu tulis. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, satu ayat yang lain, wa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid.
dan tidak ada satu pun perkataan yang dilafazkan oleh seseorang kalian illa ladaihi raqibun atid, kecuali lah yang akan merekodkan perkataan itu dua orang malaikat. Yang pertamanya bernama Raqib dan yang keduanya bernama Atid. Wa ma yalfidhu min qawlin, apa sahaja perkataan. Ingat, mereka-mereka yang aktif dalam Facebook, dalam Insta, dalam Twitter, dalam apa semua ni lah media sosial ni kan, benda-benda yang kita tulis, ingat, benda-benda yang kita lemparkan tuduhan kat orang, hati-hati. Apa-apa ayat, status yang kita up yang menghina orang, hati-hati. Ada orang dia tuduh orang sesuatu, tuduh seseorang dengan satu tuduhan yang kemudian tuduhan itu dibiarkan. Lepas sebulan 1,000 orang baca, kemudian 2 bulan 2,000 orang baca, lepas 3 bulan 4,000, 5,000 orang baca, dan ia adalah tuduhan kepada fulan bin fulan. Selama tuduhan itu tertulis, lelaki yang menulis tuduhan itu kepada kawan dia, kepada saudara si-Islam dia, hati-hati, dosa jariah kamu sedang berjalan. Subhanallah, no? Satu zaman yang sebilion dosa boleh dibuat dengan mudah, dan satu zaman ini juga sebilion pahala boleh dilakukan dengan mudah. No? Kalau kita tulis kat status WhatsApp kita ke apa, kau tulis Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, sehari 100 orang baca. Dia tengok, dia baca, dia tengok status, dia baca Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat pahala percuma macam tu je. 100 orang sehari baca. Kalau dia mati celah-celah tu pun kan masih lagi ada status kebaikan dan pahala yang berjalan, insya-Allah. Semoga Allah SWT sentiasa memimpin kita ke arah yang diridai oleh Allah. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah untuk melakukan pahala kepada Allah Subhanahu Wa Taala.